Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada anak-anak darjah 2, untuk subjek adab minggu ni, kita akan belajar tentang tajuk akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita ikuti ketika bersahabat dan bercakap. Yang pertama, mencari kawan yang baik yang mampu membimbing kita ke arah kebaikan. Okey, Rasulullah SAW bersabda, teman yang baik dan teman yang tidak baik itu diumpamakan seperti pembawa kasturi dan peniup api. Maka si pembawa kasturi mungkin memberikan kasturi itu kepada kamu, atau kamu dapat membelinya, atau kamu dapat mencium baunya yang wangi. Bagaimanapun, peniup api mungkin membakar pakaianmu atau kamu dapat mencium baunya yang busuk. Maksudnya kat sini, bila kita ada kawan yang baik, kita akan sama turut dapat wangian daripada dia. Umpama pembawa kasturi. Bila kita ada kawan yang umpama macam peniup api, kawan yang jahat, benda tu akan mendatangkan kesan pada diri kita. Umpama macam membakar pakaianmu, dia cakap tadi. Maksudnya, bila kita ada kawan yang jahat, kita akan sama-sama turut terkesan lah. Macam tu. Okey, tengok pada yang kedua. Bersahabat dengan orang yang beriman dan bertakwa. Okey, dasar kepada persahabatan ni ialah keimanan kepada Allah SWT yang akan melahirkan sesuatu yang indah dalam perhubungan. Kesan daripada persahabatan kita dengan orang yang beriman ni ialah akan timbul perasaan kasih sayang, hormat menghormati dan saling percaya antara satu sama lain. Okey, dari sini kita dapat lihat dengan jelas dalam sejarah Islam macam mana generasi awal Islam yang dididik Rasulullah SAW membina persahabatan mereka. Kita tengok pada yang ketiga, hindari berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Okey, macam mana contoh-contoh kawan yang buruk akhlaknya? Okey, yang pertama, iri hati. Contoh yang pertama. Iri hati ni seorang yang dengki dan tak boleh tengok kita lebih daripada dia. Dia macam mana pun dia akan usaha supaya dia nampak lebih daripada kita. Tak mustahil juga dalam masa yang sama, dalam diam-diam, dia sendiri yang akan jatuhkan kita. Okay, contoh kawan yang orang yang berakhlak tidak baik. Contoh kedua, ego. Okay, ego ni kawan yang palsu ni, dia akan sentiasa tunjukkan ego yang tinggi. Lepas tu bila apa-apa dia tak akan sesekali mengalah. Kadang-kadang tu dia sedar salah dia, tapi dia tak akan minta maaf dan mengaku salah dia. Dia tetap akan pertahankan diri dia. Itu adalah orang yang ego. Okay? Contoh ketiga, kawan yang berakhlak buruk ialah kawan yang suka berbohong. Kawan jenis macam ni, dia akan selalu bohong untuk tutup kekurangan diri dia. Contohnya macam bila dia bercerita, dia akan tunjukkan yang dia ada segala-galanya dari segi kekayaan dan lain-lain. Sebab dia nak kita ni pandang dia dengan pandangan yang tinggi. Dia tak nak kita tahu kekurangan dia. Jadi kat situ dia memilih untuk berbohong. Okay? Antara contoh yang lain juga pengkhianat. Okay. Pengkhianat ni ciri ni yang paling bahaya. Sebab dia jenis yang bermuka-muka. Bila depan kita dia baik. Bila belakang kita dia cakap lain. Saya rasa awak pun ada juga kawan yang macam tu kan. Jadi contoh-contoh kawan yang berperangai macam tu adalah kawan yang tidak baik lah, pengkhianat. Okay? Dia kawan macam ni, kita tak boleh kongsi masalah peribadi dengan dia. Maksudnya segala rahsia kita jangan cerita kat dia. Sebab dia bukan seorang yang jujur. Bila kita cerita, dia dengar. Lepas tu nanti dia akan sampaikan pada orang lain. Dia nak orang lain tu macam benci kita, macam tak suka kita, tahu keburukan kita. Itu adalah contoh kawan yang tidak baik. Okay? Menegur kesilapan kawan kerana kebenaran. Okey, macam mana kita nak tegur kesilapan kawan kita? Selalu saya dengar kita ni paling susah nak tegur kawan kita sendiri. Okey, macam mana nak tegur?
ikut macam mana cara Nabi menegur. Nabi bercakap dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik, bukan menghina. Kemudian bila kita nak menegur pun kita kena tengok masa yang sesuai. Contoh macam waktu tu cuma ada kita dengan dia je. Jadi kita boleh tegur dia waktu tu. Bukan tegur dia dekat khalayak ramai sampai memalukan diri dia. Okay? Kadang-kadang niat kita ni baik. Kita nak menegur. Tapi bila tak kena pada masa, nanti teguran tu akan buatkan orang lain mudah salah tafsir. Niat kita baik, ya aku sebenarnya nak tegur. Tapi bila kita tegur di depan orang ramai, orang akan macam salah tafsir. Orang ingat kita macam menunjuk ke, padahal niat kita baik. Macam tu, okay? Membantu kawan ketika kesempitan. Okey, maksudnya kita membantu kawan ketika dia dalam kesusahan. Okey, kita ni tanpa kita sedar, apa je yang kita buat atas muka bumi ni boleh jadi satu ibadah. Termasuk dalam menggembirakan dan menyenangkan orang lain. Maksudnya kita gembirakan orang lain, kita senangkan orang lain, itu termasuk dalam ibadah. Kita kena rasakan bila kita gembirakan orang lain ni, kita senangkan orang lain ni, itu adalah satu tanggungjawab buat diri kita. Kita jangan takut nak buat baik sebab setiap apa yang kita lakukan ada balasannya. Okay? Menolong tu mestilah dengan ikhlas. Jangan bila dah tolong nanti kita mengungkit pula. Kadang-kadang ada orang kita dah tolong tapi dia tak hargai kan. Okay, kalau ada yang tak hargai kita tu tak apa. Kita buat bukan untuk perhatian makhluk. Kita pun tak boleh nak puaskan hati semua orang. Okay, sebab tu saya cakap tolong biar ikhlas. Bila kita ikhlas, orang tu balas kita dengan cara yang tak baik, kita akan redha sebab kita tolong dia memang ikhlas. Bukan sebab kita tolong dia, kita nak dia tolong kita balik. Okay, jadi itu sahaja penerangan saya untuk minggu ni. Saya harap awak semua boleh faham. Kalau ada yang tak faham, boleh pesan pada saya. Okay, saya doakan awak semua berada dalam keadaan yang sihat selalu. Sekian, terima kasih.